Ya, Azizah begitu, Abi pun begitu. Yang mana yang tugas di mana? Begitu juga sebagai suri rumah. Jangan niat hanya untuk bantu keluarga, tetapi bantu keluarga ni sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah kerana Allah. Boleh faham ya? Baik, sekarang saya nak tanya, apa advantage seorang yang bekerja kerana Allah dengan seorang yang bekerja tidak dikaitkan dengan Allah? Apa advantage? Contoh, A, saya bekerja untuk mencari rezeki, kata A, full stop. Tapi B kata, saya bekerja untuk cari rezeki kerana yang rezeki yang halal, kerana yang halal ini tuntut oleh Allah. Apa yang B dapat, A tak dapat. B dapat pahala. Ya? B dapat pahala. Jadi ibadah dapat pahala, betul. Di samping dapat laba, dapat pahala, betul. Okey, apa lagi? Pekerjaan itu lebih terkawal. Ya. Pekerjaannya lebih terkawal. Pekerjaan lebih terkawal kerana dia ada apa dalam hatinya, feeling of God in you. Dia rasa ada God awareness, ada yang dia kata ada kesedaran Allah melihat kita. Betul? Ya. Ini apa lagi? Ketenangan. Ada ketenangan, subhanallah. Nanti kita akan huraikan bagaimana kerja yang dijadikan ibadah memberi ketenangan, bukan saja kesenangan. Nanti kita bicara lagi apa lagi? Ikhlas dan sebagainya. Okey, banyak-banyak betul, tapi saya nak pilih satu saja untuk saya uraikan. Apabila kita bekerja kerana Allah, kita akan dapat barakah. Ini keberkatan dalam hidup. Kita dapat rezeki itu nikmat, tetapi dapat rezeki yang berkat itu rahmat. Beza nikmat dengan rahmat. Kita dapat isteri itu nikmat, dapat isteri yang solehah itu rahmat. Betul? Ya? Dapat hidup sihat itu nikmat, tapi kesihatan ke arah ketaatan itu rahmat. Jadi sekarang ini kita dapat rezeki, kita tak nak dapat rezeki saja. Kita nak dapat rahmat dari segi rezeki itu. Rahmat dari rezeki ini yang dikatakan barakah. Apa maksud barakah? Secara dalam bahasa dikata lebihan. Lebihan. Kelebihan yang berterusan secara melimpah ruah. Ini kelebihan secara berterusan. Dan melimpah ruah. Kalau macam kita ada gelas, kita tuang air tu, dia bukan saja penuh tapi melimpah-limpah. Itu dikatakan barakah. Kelebihan yang melimpah ruah secara apa? Konsisten, berterusan. Boleh faham ya? Jadi sekarang apabila kita bercakap tentang rezeki, manusia selalu kaitkan disebut kuantiti saja. Banyak atau tidak? You kerja dapat berapa gaji? You tahun ni dapat bonus berapa? You dapat macam mana? Kita fikir tentang kuantiti saja, betul? Ya. Kalau kita nak terima satu kerja, kita tengok berapa dia bagi salary, betul? Tetapi sekarang ubah mindset kita, tauhid mindset. Ya. Bila bercakap tentang rezeki, jangan cakap tentang kuantiti semata-mata, tetapi cakap juga tentang rezeki kita barakah atau tidak. Mulai sekarang rezeki yang aku dapat bulan ni berkat atau tidak? Bonus yang aku dapat tahun ni berkat atau tidak? Kita kena fikir macam tu. Jadi kalau rezeki yang barakah ni, dia ada dua tanda dia. Dua tanda dia. Banyak tanda dia, tetapi kita ambil dua yang penting. Kalau sedikit, dia cukup. Subhanallah. Kalau dia sedikit, Allah cukupkan. Boleh ya? Sikit dia cukup. Dia yang tangible dia sikit, tetapi Allah tambah secara yang intangible, yang tak ketara. Barakah ni ketara atau tidak? Ada? Tak ketara, betul, tapi dapat dirasa. Dia ada. Ini dia kata sikit cukup. Bila banyak dia boleh banyak memberi. Ini semalam memberi ya, memberi akan menyebabkan kita gembira, memberi akan dapat lagi tambahan. Ya. Jadi ini tanda rezeki yang berkat. Sedikitnya cukup, banyaknya boleh diagihkan, boleh memberi. Bukan saja kita dapat ibu bapa kita di kampung, bapa mentua kita, ibu mentua kita, saudara-saudara kita yang susah, semua kita boleh bantu kalau kita banyak. Betul, itu tanda rezeki yang berkat. Tapi ada juga tanda rezeki yang tak berkat. Rezeki yang tak berkat, sikit, bila dapat sikit, tak cukup. Sikit confirm tak cukup. Ya? Yang kedua, bila banyak, tak puas. Bila banyak, tak puas. In very simple words, saya katakan macam ni. Orang yang dapat rezeki yang tak berkat, dia dapat rezeki yang tak cukup-cukup. Tak cukup-cukup. Ya? Manakala orang yang dapat rezeki yang berkat, dia dapat rezeki yang cukup. Ya? Kita nak yang cukup-cukup ataupun yang tak cukup-cukup. Cukup-cukup. Ini ya. Puas,
macam minum air lautan. Makin diminum makin haus. Jadi rezeki yang tak berkat walaupun banyak, macam minum air laut, makin diminum makin haus. Terkejut kita kalau kita tengok di dada-dada akhbar dalam media masa, orang yang melakukan rasuah. Saya tanya anda, orang miskin ke orang kaya? Orang kaya. Nak tahu orang yang rasuah yang kaya ambil banyak ni, kalau dibawa diheret ke mahkamah, dia tak ada tutup-tutup muka macam ni. Itu kaya tu, juta-juta rasuah. Yang mana tutup muka tu sikit. Ya, boleh faham itu sindiran nak sini ya. Baik, cuba kita tengok ya. Orang yang dapat rezeki kita tengok, orang kaya kenapa dia melakukan rasuah? Kerana dia dapat rezeki yang tak berkat. Jadi ambil definisi kaya kita sekarang. Ambil definisi kaya kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya kaya sebenar ialah kaya hati. Kaya sebenar ialah kaya hati. Yang mana hati itu ya, bila dapat sedikit dia sabar, dia dapat banyak dia syukur. Sabar dan syukur itulah kaya hati. Yang itu yang kita nak dulu. Boleh faham ya? Ini dia. Jadi subhanallah, mari kita bekerja kerana Allah supaya kita dapat rezeki yang berbarakah. Boleh? Boleh ya? Baik. Sekarang untuk semua dah bekerja kerana Allah ya. Baik, saya nak tanya ya. Sekarang dah bekerja kerana Allah, apakah kita bekerja kerana Allah tak payah kita terima gaji? Apa yang terima gaji lah. Grup-grup kami ini gaji bulan ni semata lebih prestasi ya. Kita akan buat semua dulu. Boleh? Saya tanya macam ni satu organisasi, dia senyap. Nak kata tidak, baru dengan ceramah. Nak kata ya, nak dengan Jadi persoalannya begini Nabi apakah bekerja dengan ikhlas kerana Allah menafikan hak kita untuk mendapat ganjaran di dunia? Apakah kita bekerja kerana Allah dan betul-betul ikhlas kerana Allah? Kita pikirkan, kita tahu langsung apa yang dia kata ganjaran-ganjaran dalam bentuk material. Jawapannya tengok sini InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat jelaskan. Ya, baik. Dalam hidup kita ni ada dua. Dalam hidup kita ada dua. Yang pertama, apa yang dikatakan keperluan hidup. Apa yang dikatakan keperluan hidup. Yang kedua, apa yang dikatakan tujuan hidup. Ya, tujuan hidup. Jadi, tolong bantu saya. Yang pertama apa dia? Keperluan hidup. Yang kedua apa dia? Tujuan hidup. Baik. Apa dia keperluan hidup? Keperluan hidup kita ialah keperluan berbentuk fizikal dan material. Makan, minum kita, rumah kita, kenderaan kita, semuanya dibeli dengan gaji, dengan wang. Ini keperluan hidup fizikal dan material. Ya. Di sana ada satu lagi dia katakan tujuan hidup. Tujuan kita hidup kita ni berkaitan dengan spiritual kita, ya, yang kita dah dapat semalam jawapannya daripada Ustaz Hashim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ibadah. Dengar betul ya? Yang pertama keperluan hidup fizikal dan material kita dapat dengan wang. Yang kedua tujuan hidup kita, spiritual kita laksanakan dengan ibadah. Betul? Baik. Dengar ya. Dalam hidup kita tidak boleh memburu keperluan hidup dengan memikirkan tujuan hidup. Tapi hakikatnya ramai manusia di dunia ini, dia buru keperluan hidup, tak fikir langsung tentang ibadah. Dia buru keperluan hidup saja, tak fikir tentang tujuan hidup. Hingga sampai ke satu tahap, dia merasa keperluan hidup dan tujuan hidup dia. Boleh faham? Dah tertukar. Keperluan itu dah jadi tujuan hidup. Waktu itu dia bukan hidup lagi, tapi dia sudah bertukar menjadi hidup-hidupan. Boleh faham? Semalam Ustaz Hashim ada beza antara hidup dan hidup-hidupan, ada? Tak ada ya? Okey, saya nak tanya sikitlah Muhammad Adika. Ada beza tak antara berjalan dengan berjalan-jalan? Adika, apa bezanya berjalan dan berjalan-jalan? Berjalan, Jalan-jalan di sini, jalan? tak ada tujuan.
Okey, nak pergi kedai. Okey, body language kata berjalan macam ni, berjalan-jalan macam ni. Kita pergi ke office, berjalan. Jangan berjalan-jalan dari office tak sampai. Okey. Lihat, lihat ya. Ada beza tak dalam makan dengan makan-makan? Makan-makan macam santai, kita tak perlu sangat saja ni. Makan ni memang kita dah tentu memang lapar. Masanya makan pagi, makan petang dan makanan. Betul? Dia orang kata, mainlah makan, saya dah makan. Marilah makan-makan. Betul? Ada beza antara berjalan dengan berjalan-jalan. Ada beza antara makan dengan makan-makan. Saya nak tanya, kita ni hidup ke hidup-hidupan? Hidup. Kita hidup. Bila kita hidup, kita ada tujuan. Ya? Jangan hidup tanpa tujuan, yang ada keperluan saja. Ini yang kata hanya ada pada hidup-hidupan binatang, haiwan, dia ada keperluan, dia tidak ada tujuan. Boleh, seekor kambing dia keluar daripada kandang, dia fikir dalam mana dia nak makan, tak maaf ya, ketingnya jangan itu. Ya? Tak pernah kambing keluar daripada kandang, hari ini nak jadi kambing baik ke kambing jahat ya? Dia tak ada who I want to be, tetapi yang dia ada what I want to have. Ingat mula-mula perkataan saya awal, betul? Ya? Jadi jangan kita memburu keperluan saja. Ya? Nanti kita ada bola tapi tidak ada palanggo. Kita ada bola tapi tak ada palanggo. Aimless. Ya, ini. Ada orang juga, kita tak boleh dalam Islam kita memburu tujuan hidup dengan memikirkan keperluan hidup. Tak boleh. Ini hardware kita. Yang ini software kita, betul. Bagaimana kita nak ibadah kalau kita tidak ada pakaian? Bagaimana kita nak pergi mengerjakan haji kalau kita tidak ada wang? Betul. Jadi keperluan dengan tujuan sama-sama penting. Sama-sama. Jadi dalam hidup kita perlu memburu keperluan dan memburu juga tujuan. Betul. Baik. Sekarang cuba tengok ya. Apabila keperluan hidup dipenuhi, kita akan dapat senang. Senanglah. Tetapi hanya apabila tujuan hidup dipenuhi, baru kita dapat tenang. Itu ya. Jadi jangan semata-mata kita memburu kesenangan dengan memikirkan ketenangan. Jadi di sini pun kita dah dapat jawapan, ya. Sebab itu jadikanlah kerja kita bukan semata-mata untuk memenuhi keperluan hidup kita, tetapi jadikan kerja kita untuk melaksanakan tujuan hidup kita, iaitu ibadah, supaya kita mendapat ketenangan di samping kesenangan. The word is, jadikan tempat kerja kita sebagai sejadah ibadah kita. Sekali lagi saya ulang ya. Jangan jadikan kerja kita hanya untuk memenuhi keperluan hidup kita, tetapi jadikan profession kita, kerja kita, untuk kita memenuhi tujuan hidup kita dengan menjadikannya sebagai ibadah, supaya kita dapat ketenangan di samping kesenangan. Dalam bahasa yang pendek, jadikan kerja kita sebagai sejadah ibadah kita. Dapat? Dapat. Nampak kata ya? Baik. Dengar ya. Supaya saya nampak betul. Dengan keperluan hidup, kita build a house. Tetapi dengan tujuan hidup, kita build a home. Rumah dibina dengan batu, dengan kayu, dengan besi, betul, dengan konkrit. Tetapi sebaliknya, rumah tangga dibina dengan sesuatu yang maknawi. Ya, kasih sayang, kemesraan, cinta, betul. Jadi jangan jadikan rumah kita semata-mata rumah, tetapi jadikan dia rumah tangga yang ada mawaddah dan warahmah. Sebab kalau rumah kita semata-mata jadi house besar, rumah dia macam Neverland. Neverland rumah siapa macam biasanya. Dia punya master bedroom 2-3 kali besar bilik ya. Tapi bila suami dan isteri tak ada kasih sayang, suami ujung sana, isteri ujung sini, tempat lapang jadi sempit. Sebab apa? Sempit hati. Ada kesenangan, tak ada ketenangan. Betul. Tapi kalau ada ketenangan, ada kasih sayang, tempat sempit, kereta perlu buat rapat tu ya. Kalau boleh dia pun nak buang, nak rapat lagi ya. Sebab apa? Tempat sempit jadi lapang sebab hati sayang.
Sebab itu orang kata, ambil kata ni tidak ada perjalanan yang panjang sekiranya kita lalui dengan orang yang tersayang. Tak ada perjalanan yang panjang sekiranya kita lalui dengan insan yang tersayang. Ada kasih sayang, semua indah, betul. Ingat waktu kita mula-mula kahwin dulu, naik kereta dengan isteri kita, baru-baru kenal, jam. Oh, kita kata biar jam sepanjang jalan. Tapi kalau orang yang kita benci tak jam pun rasa benci, rasa jam. Sebab apa? Tak ada kasih sayang, betul ya. Jadi ini senang dengan tenang. Kita boleh memberi makanan yang lazat, itu tujuan keperluan, tetapi kita tidak boleh memberi selera yang baik. Betul ini. Kita boleh memberi tilam yang empuk dengan duit kita, tetapi kita tidak boleh memberi tidur yang nyenyak. Betul? Kat sini tujuan. Boleh, okay? Mungkin anda ada pengalaman. Tidak ada pengalaman. Kalau bulan Ramadan, buffet. Buffet sekarang satu kali pun ada 200-300. Semua ada makanan. Ini makanan India, ini makanan Arab, ini makanan Cina. Apa nak makan tu dah tahu dah. Ya, sama. Kita pun makan mampir lah, makan di taste sedap-sedap. Okey lah. Tetapi sekali kita balik kampung, ibu kita sikul je. Dia ambil pucuk ubi sikit, kemudian mana kita makan berimus. Semua makan. Makan pun dengan kasih sayang. Betul? Ini menunjukkan dia katakan tujuan dengan keperluan. Saya dapat. Baik, saya buat contoh. Keperluan umpama galah, tujuan umpama buah. Jangan kata galah tak penting. Dengan galah lah kita kait buah. Betul? Dengan galah lah kita kait buah. Tapi saya nak tanya, yang akhir sekali kita nak makan galah kan nak makan buah? Buah ya. Ini yang penting. Dalam bahasa Inggerisnya, yang galah ni, yang keperluan ni yang dikatakan means value, yang ni yang dikatakan apa? Ends value. Ini azad, ini matlamat. Boleh faham ya? Jadi minta maaf yang kita tengok sekarang, dunia huru-hara kacau bilau, hati kita meresah risah kerana fokus kita kepada keperluan saja, tak fokus kepada tujuan. Jadi manusia yang dapat pun menderita, yang tak dapat pun menderita kalau dia buru keperluan saja. Boleh faham Baik, cuba kita tengok hidup manusia kalau dia memburu keperluan. Dalam kata Quran kata fa'aina tazhabun, kamu nak pergi mana? Dalam bahasa Penangnya pimai tantu. Kita tengok orang sedang jogging, orang tua sedang jogging di taman, kita pun tanya pakcik-pakcik, kenapa pakcik jogging? Pakcik jogging nak sihat. Lepas pakcik jogging nak buat apa? Nak jogging lagi. Bila sihat, nak jogging lagi. Ya, sihat, berarti jogging untuk sihat. Bila sihat, jogging balik, pusing gitu. Makan untuk apa? Makan untuk hidup. Hidup untuk apa? Makan balik. Dia pusing begitu. Patutnya saya jogging untuk sihat, sihat untuk ibadah. Saya makan untuk hidup, hidup untuk apa? Hidup untuk ibadah. Bawa bola pergi gol. Ini yang dikatakan. Baik, saya cakap bola gol ni saya nak tanya. Ferul boleh? Ya, silakan. Saya tak nampak. Azwan, okey, terima kasih Azwan. Maaf Azwan ya, saya tak nampak kenal awal saya tunggu ya. Cuma bayangkan Azwan, orang main bola tak ada gol, tak ada palang gol, tak ada palang gol. Gol pun tak ada. Itu tak nampak bayangkan betapa bodohnya orang main bola tak ada palang gol, betul ya? Striker nak shoot di mana, fullback nak yang paling susah goalkeeper lah nak dulu kan. Jadi kita tahu melihat orang main bola tak ada palang gol, tetapi sebenarnya majoriti manusia hidup di muka bumi ini tidak ada tujuan hidup seperti mana orang main bola tak ada palang gol. Sebab apa? Sebab itu dia tidak ada ketenangan. Ini tidak ada ketenangan. Dia ada emptiness, kekosongan. Ya, dia ada apa yang kata bodoh. Apa rasa macam boring, tak buka dan sebagainya. Ini orang sebab tu ini menjelaskan mengapa orang di puncak karier kadang-kadang orang membunuh diri. Kerana dia rasa di atas tu ada ketenangan tau. Dia kejar sampai atas sunyi, tak ada apa-apa. Ya. Boleh bagi tahu adik Sultan Brunei dulu, ini masa dapat pun tak ada masalah ni ambil tiba. Dia punya kereta 360 lebih. Kereta dia 360 buah. Ya? Artinya kalau setahun tu setiap hari dia pakai kereta baru, betul?
Sepatutnya dia dah bahagia apa? Tetapi dia tak bahagia juga. Akhirnya ada masalah dan sebagainya. Kenapa? Dia hanya ada memburuk keperluan hidup tanpa tujuan. Baik, keperluan hidup ini menjawab kepada kita punya quantity of our material. Quantity of our material. Manakala tujuan hidup ini adalah quality of our heart. Ingat ya? Boleh kerana ini dah banyak, boleh saya tulis sikit ya? Saya ubah ini ya. Keperluan dengan tujuan. Bila keperluan hidup dipenuhi, kita dapat yang dikata quantity of our material. Dengan tujuan hidup kita dapat quality of our heart. Ni kuantiti harta, ni kualiti jiwa. Ni kuantiti harta, ni kualiti jiwa. Baik, kita betul. Ya? Kalau gaji kita kecil, tak banyak, bonus pun tak dapat tu. Okey, katalah. Tetapi sebaliknya, kita gunakan profession kita sebagai ibadah. Dengan ikhlas, amalan yang kecil boleh jadi besar di sisi Allah. Jadi walaupun gaji kita kecil, kuantiti material kita kecil, tapi kualiti jiwa kita besar. Dengar kualiti jiwa yang besar ni, dia boleh cover kekurangan dalam kuantiti harta yang sedikit. Sebab tu ada orang yang miskin sabar lebih bahagia daripada orang kaya yang tidak syukur. Boleh faham Jadi kalau kita miskin, kedudukan kita miskin dalam organisasi, gaji tak banyak, tapi kita jadikan ibadah besar di sisi Allah, kuantiti jiwa kita, kualiti jiwa kita boleh cover kekurangan dalam kuantiti harta kita. Tapi tengok sebaliknya, subhanallah, ada orang gaji besar sampai puluh-puluh ribu gaji satu bulan ya? Tetapi sebaliknya songgah, segala macam, ada penindasan, macam-macam dia buat, di sisi Allah jadi kecil. Jadi kuantiti material dia besar, tetapi kualiti jiwa dia kecil. Dengar yang dia tak boleh cover kekurangan. Betul. Kuantiti harta tidak boleh menampung kekurangan kualiti jiwa. Jangan membeli ketenangan dengan kesenangan. Tak boleh. Tulis kata, jangan membeli ketenangan dengan kesenangan. Anda tidak akan dapat membeli. Artinya, macam mana kita gadaikan, kita korbankan semua kualiti harta kita untuk membeli kualiti jiwa kita, takkan boleh. Tetapi kualiti jiwa kita boleh membeli kuantiti material kita. Ketenangan boleh membeli kesenangan, tapi kesenangan tidak boleh membeli ketenangan. Nampak Tapi yang terbaiknya dengar, tengok sini. Yang baiknya, yang sini pun besar, yang sini pun besar. Bagus tak? Orang kaya yang bersyukur ni, dia punya gaji pun besar, dia pula ada syukur, dia punya kualiti jiwa besar. Jadi orang kaya yang syukur, kedudukannya dalam Islam, dengar betul orang kaya yang syukur, kedudukannya dalam Islam lebih tinggi daripada orang miskin yang sabar. Orang kaya yang syukur dalam Islam lebih tinggi kedudukannya daripada orang miskin yang sabar. Agak-agak kenapa? Dia boleh memberi. Orang miskin yang sabar untuk diri dia ni, betul tak? Tetapi orang kaya yang syukur, dia boleh memberi. Boleh memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Itu pentingnya jadi orang kaya yang syukur. Sebab tu di kalangan 10 sahabat yang masuk syurga, 6 daripadanya ialah orang kaya. 6 daripadanya orang kaya. 10 sahabat yang dijamin syurga, 6 daripadanya orang kaya. Okey, saya pause sekejap. Ada pertanyaan apa-apa? Ada pertanyaan apa-apa? Dalam hal ketenangan dan kesenangan. Jadi mudah-mudahan selepas ini kita bila pergi ke kerja pada hari Isnin, tak ada mandi dulu lagi dah. Pergi kerja, pergi mana dapat yang mengajar, yang dengan mesin dan mesin, tak ada mandi dulu lagi. Sebab bila kita pergi, kita tahu itu dunia kita, itu akhirat kita.
Itu pahala, itu lagu. Dan itu kesenangan, dan itu juga ketenangan. Two in one. Kill two birds with one stone. Yes, betul. Okey. Saya saja tinggalkan, tapi betul-betul bila macam ni dah ada. Okey. Saya nak gambarkan beberapa orang yang kita mahu ya, saya ambil 3 minit dulu ya. Kita dari KLA. Pertama saya nak tanya, niat boleh nampak atau tidak? Tak nampak. Tapi impaknya saya cuba gambarkan dengan metafora ya, analogi. Okey, kita dari KLA, kita nak pergi ke tempat A dengan straight sudut penerbangan straight. Tetapi kali ini pilot kita sudah tersalah. Pilot kita telah tersasar setengah degree dia tersasar. Ya, tiba-tiba ya. Bila di atas landasan, okey, tak ada apa-apa kita nampak. Bila dia atas runway, kemudian dia take off, kecil sangat setengah degree, tak nampak. Tetapi subhanallah, semakin terbang, semakin jauh semakin terbang, oh rupa-rupanya ya, kesilapan yang kecil di awal penerbangan akan memberi impak yang besar. Dia tak akan sampai lagi ke A, sampai ke B. Sahabat saya Ustaz Hashim, dia buat khusus dengan pilot emas dengan Asia, dia bagi explanation. Kalau 1 degree kita tersasar, jalan 60 km tersasar 10 km. Boleh faham ya? 60 km tersasar, 60 lagi, 20 lagi, makin jauh. Ya. Saya bukan nak ajar tentang aviation ya, tentang penerbangan, tapi nak tentang niat. Sebelum tu saya nak tanya satu ungkapan orang Melayu dulu, peribahasa tu bidalan. Dia kata, semakin tinggi pokok yang kita panjat, semakin kuat angin yang menggoyang. Apa maksudnya? Ini pilot, lepas tu pokok pula ke mana nak bawa okay? Semakin tinggi pokok yang kita panjat, semakin kuat angin yang menggoyang. Artinya semakin tinggi status kita, semakin tinggi pangkat kita, semakin banyak harta kita, temptation, godaan untuk kita tersasar lebih kuat. Sebab selalunya true colours kita, warna sebenar kita akan keluar bila kita ada kuasa, bila kita ada harta. Betul? Baik, ini ada kaitan dengan niat. Ada orang bekerja kerana isteri, kerana nak membina rumah tangga yang bahagia. You sebagai permaisuri, I sebagai raja. Itulah niat dia bina. Ada orang bekerja kerana apa? Kerana ibu yang paling disayang. Ada orang yang bekerja kerana cari makan, betul, cari rezeki. Ada orang yang bekerja kerana negara, kerana bangsa. Okey, semua ni niat-niat. Baik. Niat-niat ini kerana ibu, kerana isteri, kerana makan. Saya nak tanya semalam Ustaz Hashim ada bagi penerangan, ya? Saya tentang manusia. Manusia ini yang membentuk dia dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Dari dalam keluar, inside out, betul. Inside out tu dia soal hati. Dalam hati ni adalah niat, betul. Semua ni dalam diri kita ke luar diri kita? Luar diri kita. Betul. Ada orang bekerja mula-mula betul kerana ibu. Tapi niat saya tu tak tepat sebab tak dikaitkan dengan Allah. Dia tersasar sikit. Betul. Mula-mula dia hantar daripada Kelantan pergi ke bus stand Kuala Balah betul. Hantar kerja kat mana? Bangsa. Gaji yang pertama tak mesti betul bagi mak. Hari-hari SMS pada mak. Tetapi yang itu dia belum kenal lagi Lot 10, dia belum kenal lagi kan? Tapi dah 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan dia bekerja. Kadang-kadang seorang, sebab cinta seorang lelaki menyebabkan dia melupakan ibunya yang telah mendidik 20 tahun. Boleh terjadi, betul. Ini yang kena bangsa ni juga macam tu. Di IKS, usahawan kecil, kita bagi segala subsidi supaya dia buka, supaya nanti dia jadi korporat, dia jadi payung untuk bantu balik bangsa dia, betul. Tetapi bila dia naik korporat, dia jadi korporat dekat sini ni, kat sini ni, waktu tu apa pun dia tak tahu. Dia lupa semua bangsa ni. Waktu tu orang tak panggil dia korporat lagi, orang panggil apa? Macam tu lah. Sebab apa? Dengar sebab niat yang salah kerana ibu, kerana isteri, kerana makan. Di sini cari makan, betul. Betul-betul dia cari makan, tapi dia sasar. Lama dalam administrasi, 10 tahun, 20 tahun backstacking, makan ni, sini lawan. Mengumpat sini, mengumpat sana dalam organisasi, betul.
Itu bukan cari makan tu, dah tertukar jadi cari lawan. Ya, pergi cari lawan. Sebab apa? Tertukar niat, kerana niat tu tak tepat. Mereka awal lagi setengah degree saja, tetapi makin lama makin tersasar. Tetapi cuba niat kita tepat. Saya bekerja untuk membiayai isteri saya kerana itulah yang diwajibkan oleh Allah untuk saya. Jaga, dikaitkan dengan Allah. Semua dikaitkan dengan Allah, artinya kita dibentuk dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. InsyaAllah orang yang bekerja kerana Allah, ya, awalnya tepat niat ni. Tengok dengar ya, tengok ya. Dia tersasar juga kadang-kadang. Lupa. Ada majlis tazkirah, ingat balik dia tak. Ya. Yang lain pun lagi sikit. Ya, datang lagi ya. Sebab niat dia betul. Betul. Sebab tu orang Melayu kata, kalau sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Sebab tu pangkal jalan kita kena betul, kena tepat. Tapi kalau pangkal jalan kita tersasar sikit saja, kita akan terus. Tak pergi lagi lah, ya. Dia missing action terus. Sebab dia tak betul. Betul. Dengar ya. Sekiranya kita tersesat jalan, balik ke pangkal jalan. Betul. Itu berarti. Tetapi kalau jalan kita betul, tepat, tetapi banyak cabaran. Sebab tu kita menjalankan, nak jadi hamba Allah, ibadah, banyak cabaran. Apa jawapannya? Teruskan perjalanan. Itu saja. Jangan balik-balik lagi lah. Ya? Kalau tersasar, kita balik ke pangkal jalan, betul? Tetapi kalau kita berjalan dan lurus, tapi macam-macam ujian, dia punya jawapan ialah teruskan perjalanan. Ialah ikhlas. Sebab tu dalam Quran kata, kalau orang lupa Allah, dia lupa ibunya, dia lupa bangsanya, dia lupa semua-semua. Hatta kata dalam Quran, dia akan lupa dirinya sendiri. Sekian, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.